Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah hari ini saya akan kupaskan topik yang sangat hangat sekarang ni. Masya Allah. Tapi kita tak nak hypekan mana-mana individu, cuma nak bercerita tentang topik yang agak menarik pada hari ini, iaitu berkaitan dengan poligami. Jadi insya Allah jangan pergi mana-mana, kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Suwangi Attar. Dalam video saya ini akan mengupas iaitu berkaitan dengan poligami. Okey, dalam kitab Fiqh Munakahat ni dia ada bahaskan berkaitan dengan banyak part-part iaitu tentang kekeluargaan. Yang lebih menarik tentang bab Fiqh Imam Syafi'i ini ada dibahaskan berkaitan dengan poligami. Hari ini saya nak bawa tajuk iaitu berkaitan dengan poligami yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita jadi macam emosi, kita nak marah, kita rasa macam geram dan sebagainya, seolah-olah kita menyalahkan poligami tersebut, sedangkan poligami tidak bersalah. Tetapi orang yang melakukan poligami tadi ada kesilapan di situ. Sebenarnya poligami tak salah pun, cuma dia jadi fitnah bila mana orang yang bawa poligami tadi dia buat dengan cara yang tidak betul. Itu je masalah sebenarnya. Okey, kita bincangkan isu hangat ni. Jom, let's go. Okey, kita tengok dulu apakah erti poligami. Jadi poligami adalah bererti kahwin lebih daripada seorang. Poligami ni maksudnya berkahwin lebih daripada seorang. Lawannya monogami, iaitu kahwin hanya seorang saja. Di dalam Islam diharuskan berpoligami itu seramai 4 orang sahaja dengan syarat-syarat yang tertentu. Sebenarnya dalam Islam diharuskan saja poligami, tapi dengan syarat yang tertentu, tapi tak diwajibkan. Dengan sini saya ulang balik, poligami tidak diwajibkan tetapi diharuskan. Bukanlah semua tu jatuh pada wajib. Macam contoh saya, tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan hukum menyatakan semua diwajibkan lelaki untuk mengahwini lebih daripada seorang, maka kan semua akan berpoligami. Jadi tak ditakdirkan ataupun tak dihujahkan ataupun tak dinyatakan hukum itu jatuh pada wajib, tetapi diharuskan. Okey, yang pertama, bilakah wujudnya poligami ini? Poligami ini telah wujud sebelum datang Islam. Poligami ni sebenarnya telah wujud sebelumnya kedatangan Islam. Apa dia? Iaitu semua bangsa dan golongan manusia di kala itu mengamalkan poligami. Bangsa Ibrani dan Arab misalnya mempunyai berpuluh-puluh orang isteri. Dulu sebelum kedatangan Islam, orang Arab ni ataupun bangsa Arab ni, orang Ibrani dan juga bangsa Arab ni mempunyai lebih daripada berpuluh-puluh orang isteri. Tetapi bila datang Islam sahaja, maka cara poligami yang diamalkan oleh bangsa Ibrani dan Arab itu diharamkan oleh Islam. Masuk saja Islam dalam kehidupan pada ketika itu di zaman jahiliah tersebut, maka Allah Ta'ala perintahkan ataupun Nabi perintahkan kaum jahiliah pada ketika itu tiba-tiba pada kedatangan Islam pada ketika itu menentang habis tentang poligami ni yang melebihi daripada 4 orang isteri. Jadi Islam tu melarang. Sebab apa? Banyak unsur-unsur yang tidak elok. Maksudnya mereka berpandukan pada nafsu pada ketika itu, bukan kerana syariat Islam. Okey, kerana didapati cara poligami mereka itu adalah satu tindasan dan kezaliman. Tuan-tuan, contohlah, kalau lelaki diberikan berkahwin lebih daripada 20 orang, mestilah tidak akan ada keadilan di situ. Hari ni pergi pada isteri yang pertama sampai 20 hari. Jadi isteri yang pertama, isteri kedua kena tunggu lama pula ikut giliran tadi. Jadi berlaku kezaliman dan juga berlaku penindasan pada ketika itu, dan boleh menyebabkan emosi sebagai seorang isteri lagi teruk, lagi dahsyat, akan mengalami satu bad impact yang sangat besar. Okey, kita ulang balik.
maka cara poligami yang diamalkan oleh bangsa Ibrani dan Arab itu diharamkan oleh Islam kerana didapati cara poligami mereka itu adalah suatu tindasan dan kezaliman terhadap kaum perempuan yang lemah. Dalam hal yang demikian, Islam mengharuskan poligami dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syarat juga poligami ni. Ya, yang pertama sekali, iaitu ada orang yang mendakwa bahawa poligami itu hanya diamalkan oleh kaum umat Islam sahaja, sedangkan umat-umat yang lain tidak ada poligami. Adakah benar dakwaan ini? Okey, kita kupas. Betul tak dakwaan ni orang Islam saja yang berpoligami tapi bangsa lain tak ada ataupun agama lain tak ada? Okey. Mereka yang menyatakan poligami ini hanya diamalkan oleh untuk umat Islam saja adalah tidak benar kerana poligami ini telah berkembang dan diamalkan juga oleh umat dan bangsa yang tidak menganut agama Islam di negeri-negeri yang bukan Islam. Jadi poligami ni pun sebenarnya bukan diamalkan di negara-negara Islam saja, tapi di negara-negara bukan Islam. Banyak contoh di India dan sebagainya. Saya tak nak nyatakan sini sebab saya tak nak nanti jadi isu ataupun aib. Okey. Dan seterusnya pula, oleh itu tidaklah benar kalau dikatakan poligami itu terdapat di negeri-negeri Islam sahaja. Tak adalah pula kan bila kita kata terdapat negeri-negeri Islam sahaja dan hanya diamalkan oleh penganut-penganutnya, dan tidak benar juga bahawa Islamlah yang melahirkan peraturan mengenai poligami. Dalam agama Nasrani, pada mulanya tidak mengharamkan poligami kerana tidak didapati satu ayat pun dalam Injil secara tegas melarang poligami. Orang-orang Kristian hari ini mengamalkan monogami ialah kerana kebanyakan dari kalangan mereka seperti orang Yunani dan Romawi telah melarang poligami pada mulanya. Ya. Jadi orang Kristian hari ini mengamalkan monogami ialah kerana kebanyakan dari mereka seperti orang Yunani dan Romawi telah melarang poligami pada mulanya. Jadi orang Yunani ni dan Romawi menghalang poligami tersebut berada di bangsa mereka. Ya, maksudnya bangsa mereka ni jaga betul-betul lah. Lebih kurang macam tu. Dengan demikian, peraturan mengenai monogami, kahwin hanya seorang isteri bukanlah peraturan dari agama Kristian, tetapi monogami adalah peraturan lama yang telah berlaku sejak mereka menganut agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan menganggap sebagai peraturan dari agama, padahal dalam kitab Injil tidak menyebutkan larangan poligami tersebut. Kalau tengok balik, pada ketiga zaman dahulu, agama-agama mereka pun ada yang melarang sebenarnya. Ya. Agama Islam tidak melarang poligami tersebut, tapi tengok pada keadaan dan syarat-syarat juga. Ya, kita tidak menentang poligami. Kalau tuan-tuan tengok macam China, India dan sebagainya, bangsa ataupun agama lain, mereka tidak ada konsep poligami, tapi Allah Ta'ala membenarkan poligami tersebut. Sebab apa? Sebab hikmahnya tak nak berlaku kecurangan yang haram dalam rumah tangga. Macam contoh, isteri keluar daripada rumah nak pergi jumpa dengan lelaki lain, contoh, ataupun suami nak keluar daripada rumah jumpa dengan perempuan lain dengan cara yang haram. Jadi diharuskan mereka untuk berkahwin lebih daripada seorang, dua ataupun tiga. Jadi kita tidak boleh menyatakan poligami itu kejam. Dalam Islam ada diajar cara-cara bagaimana untuk menguruskan poligami tersebut. Cuma bezanya sekarang ni, orang yang berkahwin lebih daripada beberapa orang tu mungkin ada certain yang tak ikut syariat Islam yang sebenarnya. Jadi itu yang menyebabkan poligami itu jadi dipandang negatif kepada sesetengah individu. Nabi sendiri pun berkahwin lebih daripada 4 orang. Kalau kita tengok balik, isteri Nabi bernama Khadijah, isteri yang paling Nabi sayang sekali. Aisyah dan sebagainya lah, saya tak nak cerita di sini. Sufiyah, kan ramai, banyak sebenarnya isteri-isteri Nabi yang paling Nabi sayang. Semua isteri Nabi sayang, tapi Nabi berkahwin tadi sebenarnya bukan kerana atas dasar nafsu. Saya ulang balik, Nabi kahwin tadi bukan atas dasar nafsu, tapi Nabi nak membantu kaum wanita. Nabi mengangkat darjat kaum wanita. Sebab apa? Bila Nabi tengok kesian dia ni, suami dia meninggal dalam peperangan, jadi Nabi ambil dia dijadikan, balu tadi diperistrikan oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita jangan pandang rendah kepada mereka yang melakukan poligami tersebut. Macam contoh,
kes isu yang besar sekarang ni, yang viral satu Malaysia sekarang ni, kes apa? Kes si fulan bin si fulan ataupun si fulanah bin si fulanah. Kita tidak boleh maki hamun dia, kita tidak boleh marah dia, kita tidak boleh judge dia kan, sebab kerana seorang individu. Kita ni manusia ni suka sangat judge perkahwinan orang lain, sedangkan Allah Ta'ala sendiri menutup keaiban rumah tangga kita, tapi Allah buka keaiban rumah tangga dia. Sebab apa? Nak uji mulut kita, nak uji hati kita, nak uji perbuatan kita agar lebih berhati-hati dan menjaga dari segi sudut adab dan kata-kata. Jangan tu sembur orang, jangan tu marah orang. Ni kita tak habis-habis nak menyalahkan orang. Bila keluar saja dalam akhbar ataupun keluar saja dalam viral, menyatakan rumah tangga sekian-sekian telah bergolak dan dia telah berkahwin di Thailand sekian-sekian, tak bolehlah kita sebarkan fitnah begitu kan. Media sosial ni adalah tempat untuk kita jadikan sebagai satu medium yang untuk kita menerima dan memberi sesuatu yang baik dan menerima satu impak yang elok. Janganlah pula kita jadikan dia sebagai satu sumber fitnah, maka dia akan jadi buruk pula media sosial ni. Macam contoh saya sendiri pun counselling kepada rumah tangga orang. Jadi saya tak berani nak nak hebohkan hal rumah tangga orang lain kepada orang lain. Maka aib, kita jangan sebarkan aib orang. Kalau boleh, tolong please jangan sebarkan aib orang. Please, saya minta sangat-sangat, tolonglah. Jaga elok-elok. Sebab apa? Aib rumah tangga ni adalah sangat aib yang perlu dijaga oleh semua individu. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk saya kupas berkaitan dengan poligami. Kita jumpa lagi untuk vlog akan datang berkaitan dengan poligami lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.